السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia menceritakan bahawa pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya orang ramai yang berada di Madinah supaya berkumpul. Setelah semua orang berkumpul di satu tempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kata hadis itu, wa huwa yadhhak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari arah supaya semua orang yang ada di Madinah berkumpul, berhimpun di masjid. Setelah semua orang berhimpun di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar wa huwa yadhhak, dan dia ketawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya orang-orang yang berhimpun itu. Kata Nabi, atadruna lima jama'tukum? Tahukah kamu kenapa aku kumpulkan kamu semua? Jawab sahabat-sahabat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku kumpulkan kamu semua kerana aku nak cerita kepada kamu tentang kisah seorang pemuda. Nama dia Tamim Ad-Dari. Kata Nabi adalah Tamim Ad-Dari itu kana rajulan nasraniyah. Dia ni satu orang yang dulunya agama Nasrani. Nabi himpun semua orang Islam supaya duduk di masjid pada hari itu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita tentang kisah satu orang pemuda nama dia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini dulunya dia agama Nasrani, Kristian dulu. Kemudian kata Nabi, faja'a fabaya'a wa aslama. Dia mai jumpa Nabi, kemudian dia janji sumpah taat setia dengan Nabi, dan dia masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tamim Ad-Dari menceritakan kepada aku pada masa dia mai nak masuk Islam. Kata Tamim Ad-Dari, dia bersama-sama dengan 30 orang kawan dia. Mereka berlayar dengan kapal di tengah lautan luas. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, kapal mereka kena ombak besar.
Dan ombak besar itu kena kepada mereka semua sehinggalah kapal yang mereka naik itu terdampak di sebuah pulau. Faham? Cerita Tamim Ad-Dari ni. Dia melalui satu pengalaman. Dia bersama dengan 30 orang kawan dia naik kapal. Dengan kehendak Allah, tiba-tiba kapal mereka ni dipukul ombak besar. Kemudiannya kapal itu terdampar di satu pantai. Pengalaman ni dia main nak cerita kepada Nabi SAW. Kata dia, bila sahaja mereka terdampar di pulau itu, mereka turun berjalan di pulau itu, mereka jumpa satu binatang. Binatang itu banyak bulu. Sehingga kan banyaknya bulu binatang itu sampai menyebabkan, kata dia, la yadruna ma qubuluhu min duburi, sampai tak tahu mana satu depan, mana satu belakang. Bulu lebat binatang yang dia jumpa di pulau tu. Sebelum apa-apa saya cerita dulu, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pasal apa? Selalu dia bila main hadis macam ni punya starting dia, biasanya hadis itu dhaif. Biasanya. Tapi hadis kita duk baca malam ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita tentang Tamim Ad-Dari bersama 30 orang sahabat dia, kawan dia, naik kapal, tiba-tiba kena ombak besar sehinggalah mereka terdampar di sebuah pulau. Mereka turun daripada kapal itu, mereka masuk merantau di dalam pulau tu, mereka jumpa satu binatang bulu lebat. Begitu. Lebatnya bulu binatang tu sampai tak tahu binatang ni belah mana depan, belah mana belakang. Tak tahu. Kemudian kata Tamim Ad-Dari kepada Nabi SAW. Faqulna, kami tanya binatang tu, wailaki ma anti, siapa kamu ni? Faqala, maka jawab binatang tu, ana al-jassasa. Binatang tu boleh cakap. Ni cerita ni jadi dah. Bukan kata nak jadi esok dah. Jadi dah. Lepas jadi itu dia mai jumpa Nabi, dia cerita pengalaman dia. Binatang yang bulu lebat sampai tak kenal depan belakang ni, bila Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawan dia tanya, hang ni siapa? Binatang tu jawab, dia kata, ana al-jassasah. Jassasah ni makna dia special branch. Jasus dalam bahasa Arab, jasus makna dia mata-mata gelap. Tak kenal, nampak lagu orang biasa, tetapi dia adalah spy. Begitu. Binatang ni pun bila orang tanya dia, hang ni siapa? Dia jawab, ana al-jassasah. Aku mata-mata gelap. Ai, cuba lawak main macam tu. Kan? Cerita hadis ni. Kok saya terjemah silap, balik rajak dalam Sahih Muslim. Dia pun terjemah mata gelap juga. Memang perkataan jasus, makna dia mata-mata gelap. Begitu. Qulna, Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawan dia tanya lagi, wamal jassasah? Apa benda yang dikatakan al-jassasah ini? Qala, jawab binatang tu, ya'midu ila hadzal rajul fi dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Dia kata, aku tak payah jawab, tapi apa yang pentingnya ialah kamu teruskan perjalanan kamu masuk di dalam hutan di pulau ni. Di sana kamu akan jumpa dengan satu orang laki-laki. Yang laki-laki itu fit dairi, dia sedang bertapa. Bertapa, tengah duk bertapa dalam hutan. Dan sesungguhnya laki-laki itu terlalu rindu untuk mendengar berita daripada kamu. Begitu dia jawab. Dia kata, tersaduk sibuk tanya, al-jassasah ni makna apa? Tersaduk sibuk tanya, cuma apa yang perlu aku bagi tahu kamu, kamu terus pergi masuk dalam hutan pulau ni. Dalam hutan sana kamu akan jumpa satu orang laki-laki. Laki-laki ni dia sedang bertapa.
Dan dia sebenarnya sedang menunggu kedatangan kamu semua. Kerana dia ada beberapa benda nak tanya kamu dan dia nak berita daripada kamu. Dia kata. Kata Tamim Ad-Dari, fa'aqbalna ilaika sira'an. Maka kami pun cepat-cepat tinggal menatang bulu ni, masuk pergi ke dalam nak jumpa dengan laki-laki yang dikatakan duk tunggu mereka ni. Wa fara'na minha wa lam na'man an takuna syaitaniyah. Kami tinggal buat menatang bulu ni kerana kami rasa dia ni syaitan betina. Syaitaniyah maksudnya syaitanah, maksudnya syaitan betina. Faqala, bila dah mereka masuk, jumpa sungguh dengan laki-laki yang dikatakan tu, laki-laki yang bertapa tu. Dan sesungguhnya laki-laki yang bertapa itu hal keadaannya sungguh luar biasa. Tamim Ad-Dari cerita dekat Nabi. Dia kata bila kami sampai di sana, dia kata faiza fihi a'zamu insan. Kami jumpa satu orang manusia besar sungguh, a'zam. Daripada perkataan azim, mana dia? Kabir, kabir jiddan, besar sungguh. Satu orang laki-laki, a'zamu insan, dia merupakan satu orang yang cukup besar. Ra'ainahu qad khalqa. Kami tak pernah tengok kejadian yang seumpama ini. Tak pernah tengok orang besar macam tu. Wa ashadduhu withaqa. Majmu'atun yadahu ila unuqih. Dia diikat dengan rantai yang kuat dan tangannya diikat di tengkuknya. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Dan di antara lutut sampai ke buku lalinya diikat dengan besi, dengan rantai besi yang kuat. Itu dia. Tamim Ad-Dari kata, dah mereka jumpa binatang bulu tadi, tanya, binatang bulu tu kata, aku Al-Jassasah. Kemudian mereka tanya, Al-Jassasah tu apa? Dia kata, tak sadut cerita panjang, hampa masuk di dalam hutan, kerana di sana ada satu orang laki-laki duk tunggu hampa semua, dia nak dengar berita daripada hampa. Mereka ni terus masuk. Bila masuk jumpa sungguh satu orang laki-laki, a'zamu insan, dia mempunyai badan yang besar, dan laki-laki ini tangan dia terbelenggu di tengkuknya, dan daripada kaki dia sampai ke lututnya diikat dengan besi. Tu orang yang dia jumpa tu. Qulna wailaka ma anta. Maka kami tanya laki-laki yang diikat dengan rantai besi ni, siapa kamu? Kata dia, kata laki-laki yang diikat rantai ni, qad qadartum ala khabari. Dia kata, aku tak payah cerita kerana hampa tahu dah siapa. Oh, duk menjawab begitu semua. Tak payah tanya, dia kata, hampa dah tahu dah siapa aku. Fa'akhbiruni ma antum. Tapi aku nak tahu siapa kamu. Menatang yang kena ikat dengan rantai besi ni, orang besar yang kena ikat dengan rantai besi ni, dia tanya Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawan ni, ma antum, siapa kamu semua ni? Jawab Tamim dengan kawan-kawan dia, nahnu unasun minal Arab rakibna fi safinah bahriyah fasadafna al-bahra hina ghtalana. Dia pun cerita baliklah, kami ni orang Arab, kami ni naik kapal begitu begini, lalu akhirnya kena ribut, semua cerita, sampailah kami di sini dan sekarang ni kami jumpa kamu. Dia cerita balik. Dia cerita balik kepada laki-laki yang diikat dengan rantai ni. Kemudian dengan kerana itulah sekarang ni kami ada di depan kamu. Bila dah habis dia terang macam tu, faqala, kata laki-laki yang diikat rantai ni, akhbiruni an nakhli Baisan. Dia kata, cuba kamu cerita kepada aku tentang kebun korma di Baisan. Baisan ni nama satu tempat di Mekah sana. Dia tanya mereka ni, cuba cerita kepada aku tentang kebun korma di Baisan. Jawab Tamim dengan kawan-kawan dia, an ayyi sya'niha tastakhbir.
Tentang apa yang kamu nak suruh kami cerita? Tentang pokoknya kah? Tentang buahnya kah? Tentang berapa luas kebunnya kah? Tentang apa yang kamu nak suruh kami cerita? Jawab laki-laki yang diikat rantai ni, as'alukum an nakhliha hal yusmir. Aku nak tanya kamu tentang kebun korma di Baisan ini, adakah kebun korma tu masih berbuah? Maka jawab mereka, na'am. Mereka kata, ya. Kebun tu sampai hari ini masih berbuah lagi. Sampai hari kami nak keluar hari tu ni, kebun tu masih berbuah lagi. Kata laki-laki yang diikat rantai ni, ama innahu yushiku an la yusmir. Ketahuilah, dia kata kebun tu tak lama lagi tak akan berbuah. Dia jawab macam tu. Qala, kemudian laki-laki yang kena ikat rantai ni kata lagi, akhbiruni an buhairatit Tabariyah. Ceritakan kepada aku tentang tasik Tabariyah. Di mana wallahu a'lam. Ada setengah saya baca buku yang ditulis oleh orang Indonesia, dia kata yang tu Danau Toba. Indonesia ni pun merapih banyak lepas. Dah bukan Danau Toba. Laki-laki yang badan besar yang diikat dengan rantai ni, dia kata akhbiruni an buhairatit Tabariyah. Cuba cerita kepada aku tentang tasik Tabariyah. Mereka tanya lagi, an ayyi sya'niha tastakhbir. Kamu nak suruh kami cerita tentang apa? Tentang luasnya ke? Tentang dalamnya ke? Tentang ada ikan tak ada ikan dalamnya ke? Kamu nak suruh kami cerita tentang apa? Kata dia, hal fiha ma'un. Adakah tasik itu masih ada air lalu? Maka jawab Tamim dengan kawan-kawan dia, hiya kathiratul ma'. Dia kata sampai hari ini air banyak lagi. Qala, jawab laki-laki besar yang kena ikat rantai ni, ama inna ma'aha yushiku an yazhab. Dia kata ketahuilah, air tasik Tabariyah ni tak lama lagi akan habis. Dia jawab begitu. Qala akhbiruni an aini Zughar. Dia kata pula kepada Tamim, dia kata ceritakan kepada aku tentang mata air Zughar. Satu mata air nama dia Zughar. Cuba cerita dekat aku. Dia bertanya lagi, nak cerita tentang apa? Kata laki-laki yang diikat rantai ni, hal fil aini ma'un. Adakah pada mata air itu masih ada air? Wa hal tazra'u ahluha fi ma'il ain. Adakah orang-orang yang duduk di keliling mata air itu masih lagi mengguna air daripada mata air itu? Jawab Tamim, na'am. Hiya kathiratul ma' wa ahluha yazra'una min ma'iha. Dia kata, ya, sampai hari ini mata air Zughar masih banyak air lagi, dan penduduk yang duduk di keliling dia masih guna lagi air tu untuk bercucuk tanah. Qala akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'ala. Dia kata ceritakan kepada aku tentang nabi bagi orang-orang yang ummi, apa yang dia buat lagi. Berapa soalan dia tanya? Mula-mula dia tanya tentang kebun korma di Baisan. Kemudian dia tanya tentang tasik At-Tabariyah. Kemudian dia tanya tentang mata air Zughar. Soalan keempat dia kata, cuba cerita kepada aku tentang seorang nabi. Dia kata, yang nabi itu dibangkitkan kepada al-ummiyin, kepada orang-orang ummi di Makkah. Ma fa'ala, apa yang dibuat oleh nabi itu sekarang ni? Jawab Tamim Ad-Dari ni, masa ni Tamim Ad-Dari masih lagi orang Nasrani, belum masuk Islam lagi. Jawab Tamim Ad-Dari, dia kata qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia kata nabi itu, Muhammad itu sekarang sudah berpindah daripada Makkah ke Yathrib. Yathrib nama lama bagi Madinah. Madinah ni dulu nama Yathrib. Bila Nabi hijrah sampai di Madinah, Nabi bagi nama Yathrib ni dengan nama Qabah. Qabah maknanya bumi yang baik.
Kemudiannya Nabi tukar lagi sekali nama, bagi nama Madinah. Itu cerita Madinah. Maka Tamim Ad-Dari cerita, dia kata sesungguhnya Nabi itu sudah berhijrah daripada Mekah ke Yathrib. Tanya laki-laki badan besar yang kena ikat rantai ni, aqatalahul Arab? Dia kata, adakah laki-laki ni semasa dia duduk di Mekah dulu, dia diperangi oleh orang-orang Arab? Jawab Tamim Ad-Dari, na'am. Dia kata, ya. Muhammad semasa dia di Mekah, dia teruk kena serang dengan orang Arab. Qala kaifa sana'a bihim? Natang hak besar ni tadi tanya, dia kata bagaimana Muhammad buat dengan orang yang perang dia? Fa akhbarnahu annahu qad zahara ala man yalihi min al-arab wa ata'uhu. Maka jawab Tamim Ad-Dari, sesungguhnya Muhammad akhirnya menang di kalangan orang-orang Arab. Maka ramailah orang-orang Arab yang ikut dia dan taat pada dia. Tamim Ad-Dari cerita dekat makhluk badan besar yang diikat dengan rantai ni. Qala lahum, maka kata menatang besar ni, qad kana zalik? Betul ke apa yang hangpa kata ni? Betul ke cerita kamu yang mengatakan Muhammad ni sudah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan di Madinah ramai orang ikut dia dan ramai orang mengisytiharkan taat setia pada dia? Betulkah apa yang kamu cerita pada aku ni? Jawab mereka, na'am. Ya, betul. Memang Muhammad begitu hari ini. Qala, maka kata menatang besar tu, ama inna zaka khairul lahum an yuti'uhu. Ketahuilah, dia kata, barang siapa yang ikut Muhammad, sesungguhnya mereka mendapat kebaikan. Dia jawab begitu. Ketahuilah, siapa yang ikut Muhammad, mereka dapat kebaikan. Wa inni mukhbirukum anni, dan sekarang aku nak harap dekat kamu semua. Baru dia nak cerita. Dan sekarang aku nak bagi tahu kamu semua, inni anal masihud dajjal, sesungguhnya akulah dajjal, dia kata. Tu dia nak abang yang tu punya lama. Tu dia nak abang kata yang dijumpa ni, jumpa di pulau ni, inilah al-masihud dajjal. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jumhur ulama sepakat pendapat mengatakan dajjal sudah ada. Sudah ada. Sejak daripada zaman Nabi ada. Dulu lagi dia dah ada. Cuma hal keadaan Al-Masihud Dajjal, dirantai dia. Dan dia tak boleh keluar ke mana-mana lagi. Begitu. Ini cerita daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata dia, wa inni ushiku an yu'zana li fil khuruj. Dia kata, dan sesungguhnya aku rasa masa aku nak keluar dah dekat. Ni hadis ni 1400 tahun dulu. Al-Masihud Dajjal, Dajjal dah kata dah dekat Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan dia. Dia kata sesungguhnya inni ushiku an yu'zana li fil khuruj. Sesungguhnya aku rasa masa aku nak diizinkan untuk keluar sudah terlalu dekat. Dia kata, fa akhruju fa asira fil ardi, aku akan keluar. Dia kata, dan aku akan berjalan ke segenap pelusuk bumi. Dia kata, bila tiba masa esok, aku akan keluar daripada tempat aku duduk lah ni, dan aku akan pergi menjelajah ke seluruh pelusuk bumi. Fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Dia kata, dalam masa 40 malam aku akan menjelajah ke seluruh dunia. Dalam masa 40 lailah, 40 malam, aku akan jejak seluruh tempat, termasuk Taman Khayal Parit Bintang. Dalam masa 40 malam dia akan pergi ke semua tempat. Ghaira Makkah wa Tabah. Dia kata selain daripada bumi Makkah dan Tabah, iaitu Madinah. Dia tahu dah, dia duduk di pulau tu, dia tahu dah, kata Nabi Muhammad tukar nama Yathrib panggil Tabah. Dia tahu dah. Siapa bagi tahu kat dia?
Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kat dia. Apa kerja yang dia nak buat, siapa bagi tahu kat dia? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kat dia. Dajjal bila sampai masa dekat nak kiamat, dia antara tanda besar kiamat, kamu akan diizinkan oleh Allah untuk keluar ke muka bumi. Kamu akan pergi ke seluruh pelosok bumi. Kerja kamu ialah merosakkan akidah dan iman umat Islam pada masa itu. Maka Dajjal sudah tahu dah benda ni sejak daripada dulu lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan supaya Dajjal ini ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Dan Tamim Ad-Dari balik cerita kepada Nabi SAW tentang soal pertemuan dia dengan Dajjal ini. Dan Nabi SAW mengesahkan apa yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari itu sebagai Dajjal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya. Dan ini daripada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. 5 kali dah saya ulang abang kata ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, dia kata fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Dia kata dekat Tamim, Dajjal kata dekat Tamim, sesungguhnya Mekah dan Madinah itu diharamkan ke atas aku untuk masuk padanya. Kata dia, kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadis sayfu salta. Tiap-tiap kali aku terai nak masuk ke dalam Mekah, terai nak masuk ke dalam Madinah, maka tiap-tiap kali itulah aku dapati malaikat menjaganya dengan tangan malaikat memegang pedang yang tajam. Dia terai nak masuk. Yang kata Dajjal ni dia terai nak masuk dalam Mekah ni, dia terai nak masuk dalam Madinah. Tiap-tiap kali dia nak terai masuk itulah dia dapat melihat malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga Makkah dan Madinah. Di tangan mereka ini pedang yang tajam. Yasudduni anha, mereka halang aku daripada masuk ke dalamnya. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha, dan sesungguhnya pada tiap-tiap bahagian masuk ke Mekah dan Madinah ini ada malaikat yang menjaga. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. 6 kali dah abang. Apa pasal kita ulang sampai 6 kali abang? Pasal kita nak suruh orang Islam percaya kepada Quran dan hadis Nabi. Pasal kita nak suruh orang Islam percaya, dan sememangnya pun orang Islam kena percaya. Kalau tak disuruh pun kena percaya. Bahawa sesungguhnya apa yang disebutkan dalam Quran, apa yang dibagitahu di dalam hadis Nabi SAW itu adalah benar belaka. Dan sesungguhnya semua keterangan yang ada dalam Quran dan hadis itu bukan tentang Dajjal sahaja, bahkan tentang apa-apa juga adalah benar belaka dan tidak ada palsu satu-satu pun padanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada apa yang kita baca tadi. Jadi cerita Dajjal ni Nabi SAW ada bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima min ad-dajjal, atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, Nabi kata barang siapa hafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, suratul Kahfi, siapa hafaz 10 ayat, ayat 1 sampai ayat 10 daripada surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, Allah pelihara mereka ni daripada gangguan Dajjal. Balik apa yang malam ni juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita dia orang Melayu ni bila jadi kelang kabut baru nak cari apa yang patut kena ada. Nampak orang Melayu kita ni. Bila jadi lagu ni baru nak pergi mengaji di masjid. Bila jadi lagu ni baru nak cari kitab-kitab Quran apa, tu pun nak baca tak hati. Ambil photostat buah dalam paket. Kuno-kunonya Quran ada dalam paket ni, orang nak buat apa pun tak boleh. Inilah gawatnya orang Melayu lah ni, lebih gawat daripada ekonomi ada. Kalau kita ada lagu tu, kita nak abang kata lagu tu, dalam keadaan aman, dalam keadaan tak jadi apa-apa, tak ingat ke Tuhan.
belah tungin terbalik segala hukum hakam Tuhan, langgar perintah Tuhan, buat perlimai, pekunun perintah Tuhan dan sebagainya. Bila jadi kelang kabut, masa inilah nak cari Tuhan, masa inilah nak baca Yasin, masa inilah nak semayang hajat, masa inilah baru nak angkat tangan minta doa, minta Tuhan tolong. Bila Tuhan nak tolong kita, kalau sekiranya kita tak pernah teringat selama ni nak tolong agama ni. Nah, kita ambil pengajaran banyak-banyak daripada apa yang berlaku. Mudah-mudahan kita tak jadi orang yang tertipu dengan apa yang berlaku pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menggunakan Bahrul Madi jilid 9. Bahrul Madi jilid 9, kita sampai di muka surat 109. Muka surat 109, kita masuk masalah menulis surat keterangan berjual beli dan faedahnya. Bulan lepas kita dah baca cerita hadis Nabi SAW. Nabi perintahkan orang Islam apabila berjual beli satu-satu benda berat, satu-satu benda besar, maka hendaklah buat satu surat agreement jual beli ini. Benda besar tu seperti tanah, dia kata bulan lepas, seperti kenderaan, seperti rumah dan sebagainya. Ini dia panggil benda-benda besar. Kalau kita nak jual tanah, kita nak jual rumah, kita nak jual kenderaan, kereta motor dan sebagainya, adakan satu surat akuan jual beli. Mengesahkan kata kita jual benda tu pada harga sekian-sekian, dan kawan tu turun tanda tangan kata dia beli dengan harga sekian-sekian. Syarak suruh buat benda ni dengan tujuan supaya tidak jadi kacau bilau kemudian hari. Malam ni dia masuk pula menulis surat keterangan jual beli dan faedahnya. Kata dia, wahai saudaraku, seorang yang menurut sebagaimana perbuatan Nabi SAW dan sebagaimana suruh Allah sebagai dalam Quran, maka tak dapat tidak dapat faedah yang besar pada dirinya. Itu dia. Kita tengok kita ni. Dia habaq cukup cantik lah. Dia kata kita ni kalau kita turut lagu yang Nabi suruh, kalau kita buat lagu yang Nabi suruh, sudah tentu kita dapat faedah yang besar daripada apa yang kita buat. Cerita dia lagu tu aja. Orang Islam ni bukan susah pun. Buat aja apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh buat. Tak usah duk cari 1001 alasan, tak usah duk berdalih, tak usah duk kona, tak usah duk bagi. Tak mau ni semua ni. Allah suruh, Nabi suruh, buat. Habis cerita. Pasal apa? Pasal dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Selalu kita duk baca ayat ni, tapi tak pernah tahu apa makna dia. Daripada duk baca umur belah-belah dulu sampai malam ni tak pernah tahu apa makna ayat ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali tidak memberatkan satu-satu manusia itu melainkan pada kadar usahanya. Allah bagi tahu dah dalam ayat dia, dia sekali-kali tidak pernah perintah suruh kita buat satu benda yang kita tak boleh buat. Sebaliknya, yang Allah suruh kita buat tu Allah tahu dah, kata kita mampu buat, maka yang tu dia suruh buat. Allah suruh semayang 5 waktu, Allah tahu kata kita boleh buat. Allah suruh orang perempuan pakai tudung, pakai kain kelumbung, Allah tahu kata boleh buat. Tak ada lagi orang perempuan yang pakai kelumbung kepala jadi berulat, tak ada lagi. Allah tahu, maka Allah suruh. Allah tahu kata kita ni susah macam mana pun, kalau pekin-pekin belanja boleh pergi Mekah buat haji, maka Allah suruh buat. Tapi Allah habaq pula kalau tak boleh juga, tak apa. Nampak? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji, iaitu bagi orang yang mampu melakukannya. Nampak? Allah tahu dah. Allah tahu dah. Ada juga orang yang pekin ni, habis punya pekin belanja nak pergi ke Mekah sampai dia mati tak dampi. Maka bagi orang yang macam ni diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal dia tak ada syarat istita'ah. Syarat mampu tu tak ada pada dia.
Maknanya agama ni tak ada sekali-kali nak bagi susah kita. Sebaliknya agama ni nak bagi senang, nak bagi selamat kita. Itu agama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tu lagi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala kalau sekiranya dia buat baik. Wa 'alaiha maktasabat, dan ke atasnya dosa kalau sekiranya dia buat jahat. Adil Tuhan ni. Subhanallah. Maha adil Tuhan kita. Kalau hang buat baik, laha ma kasabat. Aku sediakan apa yang aku janji, aku bagi. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau hang bantah, hang buat benda yang aku tak bagi buat, aku sediakan azab bagi kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam ini adalah satu agama yang sememangnya sesuai sangat-sangat dengan manusia ni. Firman Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam firman tu dekat kita. Baik kata dia, maka apabila seseorang itu berkehendak demikian, maka sayugialah jangan ditinggalkan akan satu perkara ini. Siapa yang nak selamat atas dunia, nak selamat di akhirat, ikutlah apa yang Nabi suruh, termasuk yang ni, dia kata ni, bila jual beli benda-benda besar, buat surat perjanjian. Cuba tengok ulama-ulama kita dulu, cuba tengok. Bagi kita benda ni kecil aja, tapi bagi dia besar. Pasal apa? Pasal Nabi suruh. Soal Nabi suruh tu suruh wajib ke suruh sunat, itu soal yang kedua. Soalnya Nabi suruh. Begitu. Ulama ni dia melihat benda sunat ni besar, sehingga kan dia rasa rugi amat kalau dia tak buat. Kita ni melihat benda sunat ni benda kecil, dengan kerana sibuk tak payah buat. Itu beza kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah dulu. Beza di situ. Berapa ramai orang hari ni dia tak ambil berat benda-benda yang Nabi suruh, walaupun benda tu bukan benda besar, tetapi Nabi suruh. Nabi suruh supaya orang laki-laki ini biasakan diri dia dengan ta'attur. Nabi kata ta'attur, beratar-atar, pakai wangi-wangi. Nabi suruh. Kan? Kita tak dan pakai, bukan tak pakai, tak dan pakai. Hingga duduk tak dan setiap hari. Sampai Nabi SAW habaq dalam hadis dia, Nabi kata ada 3 benda. Nabi kata, yang apabila orang bagi dekat kamu, kamu tak boleh tolak 3 benda. Apa dia? Yang pertama, minyak atar. Nabi kata. Kalau ada orang main dia kata ni, minyak atar. Kita kata tak mau. Tak boleh. Tolak tu tak boleh. Nabi tak suka. Kena terima. Yang kedua, al-wisadah. Dia kata bantai. Bantai pun tak boleh tolak. Bantai apa? Ada jelaskan di dalam syarah Imam Nawawi, dia jelaskan, dia kata yang dikatakan bantai di situ ni budaya orang Arab. Bila kita pergi ke rumah dia, dia jenis duduk atas lantai, dia tak ada kosen-kosen ni. Bila kita pergi, dia nanti suar bantai tu, bantai hak waktu angkat nikah di kubur tu. Bantai tu, tilam tu sikit tu, tilam kecil tu. Arab dia macam tu. Bila pergi ada yang suar bantai tu. Bila dia suar tu kena duduk juga. Pasal apa? Meraih apa nama tuan rumah. Kita pergi rumah dia, dia besar sangat, ajak nak suruh kita duduk sat, minumlah air walaupun sejerit. Duduk. Dia suar bantai suruh duduk tu, duduk. Itu disuruh oleh agama kita. Dan yang ketiga, Nabi kata susu. Susu jangan tolak. Kalau orang bagi susu, minum. Begitu. Kita tak. Kita 3 ni tak apa nak gelut sangat. Orang suar rokok baru gelut. Tu pangai tak apa elok. Kan pangai tu tak apa elok. Kan dia nak ambil Nabi tak suruh. Kan. Tu sambil-sambil aja dia tengok juga lagi. Kan. Ada dia betul. Kita ni selalu duk buat benda yang menyimpang daripada hak Nabi duk suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata iaitu apabila berjual beli perkara yang muhim dan perkara yang besar. Muhim maknanya penting. Bila berjual beli benda-benda penting ataupun benda-benda besar seperti jual beli tanah, binatang-binatang hidup dan abdi dan sebagainya, maka sediakan saksi dan tulis surat keterangan jual beli itu di atas keping 2 kertas yang akan jadi ingatan dan syarat-syarat jual beli itu. Dia kata gini.
Bila kita nak buat jual beli benda-benda besar, pastikan ada saksi, ada orang yang kerja nak tulis surat perjanjian dan sebagainya, supaya benda tu dicatatkan di dalam satu perjanjian. Kerana memperbuat surat dan mensediakan saksi itu lebih menolakkan bagi perselisihan di antara yang menjual dan yang membeli. Dia kata apa? Pasal dengan adanya surat ni, ke depan esok tak jadi kelang kabut. Leceh ni, bila timbul benda ni leceh. Syekh tu dah jual dah motor dekat kita. Kita pun dah bayar duit habis dah kat dia. Tak tahu lepas dia jual 3 hari mati dia. Bila mati dia, anak dia satu macam punya main duk minta motor kat kita. Anak dia main, dia kata kalau pinjam pun dia kata ingatlah bagi balik, jangan duk buat harta. Kita pun jadi susah. Kita duk abak kat dia, jangan duk perli aku macam tu. Motor ni aku beli daripada bapak. Anak boleh terima kan? Pak jual motor ni tanpa pengetahuan anak-anak dia. So anak-anak dia duk kira motor tu pak dia punya lagi. Kita nak tunjuk bukti, bukti pun tak ada. Tak ada satu surat, tak ada satu apa. Kita nak tunjuk bukti. Kan? Ni duk jadi ikut dalam pelda lah. Ya. Ikut dalam parit buntang ni, jual beli motor adalah geran tukang nama apa semua. Nu pelda dia kira tak ada lah. Dia kira beli-beli terus. Kan? Cina kedai cari pun tak jumpa lah. Motor tu mula-mula beli ABJ, kata jadi PBJ. Kan? Dah lah, bukan semua orang pelda buat kerja lagu tu. Tapi duk jadi lagu tu kadang-kadang. Jenis tak mengaji ni. Dia peduli apa? Dah. Inilah pentingnya kita buat benda-benda yang macam ni. Demikianlah suruh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Seperti firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashhidu idza tabaya'tum. Artinya, dan hadirkan saksi apabila berjual beli sekalian kamu. Itu dia. Bukan kata hadis Nabi aja. Quran pun suruh. Quran pun suruh. Bila nak jual beli, biarlah ada saksi di situ. Wa ashhidu maknanya wa ahdiru. Maknanya hadirkan dua saksi ketika nak buat jual beli benda besar ni. Maka pada apa jual beli yang berlaku pada adat dengan hadir saksi, maka suruh Allah Ta'ala dalam Qurannya begini. Dan kata setengah ulama, ialah suruh yang wajib kita junjung. Maka atas kata ulama yang mengatakan wajib itu, tetaplah mau hadirkan saksi pada perkara yang kecil dan perkara yang besar. Ulama khilaf pendapat dari segi perintah Allah dalam Quran itu. Ada sebahagian ulama kata wajib. Jual beli ni sama ada benda kecil ataupun benda besar, kena ada saksi tengok jual beli tu. Kalau tidak, tak sah jual beli tu. Ada sebahagian ulama berpendapat macam tu. Dan berjual beli tunainya dan juga berhutangnya tak kira. Jual beli cash ke, jual beli hutang ke, kena ada saksi tengok. Dan kata setengah ulama, disuruh Allah dalam Quran itu ialah suruh yang tidak berdosa jika tidak dijunjung akan dia. Tetapi jikalau dikerjakannya nescaya mendapat pahala, maka ialah qaul jumhur ulama. Jumhur ulama kata tak wajib, cumanya sunat saja. Tapi sunat pun dia benda yang membawa kebaikan supaya tak timbul kelang kabut esok. Baik. Dia kata dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala yudarru katibun wala syahid. Dan janganlah berberi-beri mudarat oleh orang yang menulis, dan jangan berberi-beri mudarat oleh orang yang jadi saksi antaranya dengan orang yang dituliskannya dan yang dijadikannya saksi. Yakni apabila seorang yang berjual beli datang kepada seorang yang tahu menulis, lalu katanya, marilah tolong tuliskan antara kami dua yang berjual beli ini. Maka jawab orang yang tahu menulis itu, pilah cari orang lain. Itu bagi susah. Bila dah kata nak kena buat perjanjian, buat surat, mengaku kata jual barang dan mengaku kata kawan tu beli, masalahnya kawan nak jual dengan kawan yang nak beli ni tak reti tulis. Terpaksa pergi cari satu orang lain yang reti tulis, minta dia tolong tulis satu surat mengatakan barang ni dah jual. Maka kawan yang diminta tolong ni, Masak hang tolong jadi ni Zat, tolong tulis Zat, kami nak jual beli barang ni. Dia pergi jawab kata, aku tak senang, pergi cari orang lain. Tindakan dia tak mau tolong kawan ni membawa maksud dia memberi mudarat kepada orang. Begitu. Dia kata aku hendak melihat kerja aku. Dia kata ni aku kerja banyak nak pergi tolong apa pun.
Padahalnya ia segan dan tidak mau bangun daripada tempatnya. Wahai dia saja tak mau tolong. Maka serta diketahuinya payah ada orang yang mau menulis ataupun orang yang pandai. Dan dia tahu kampung tu tak ada orang yang reti tulis. Dia aja reti tulis. Tapi dia tak mau tolong. Saja tak mau tolong. Maka orang yang macam ni memberi mudarat kepada orang lain. Maka yang demikian itulah memberi mudarat oleh orang yang pandai menulis itu akan orang yang menjual membeli yang mengajak dia. Itu dia. Maka dengan kerana itulah dianggap dia ni bagi susah orang. Penting kita tolong orang ni cukup besar pahala. Tolong orang ni cukup besar pahala. Tolong dalam apa juga bentuk pertolongan lah. Kalau kita satu orang yang ada kedudukan kan? Dan kita tahu kawan tu betul-betul dia tak salah apa. Dengan kedudukan yang ada kat kita, kita tolong dia. Kerana kita tahu dia tak salah. Dia teraniaya. Kita tolong tu cukup besar pahala. Esok kita terima balasan di sisi Tuhan. Tuhan tentu bagi balasan baik kat kita. Tak boleh. Sebab apa? Kita tak ada kedudukan yang besar. Kita boleh tolong cara lain pula. Tolong cara kenal aja. Kita ni bukan pangkat besar, bukan apa pun. Cuma kita kenal ramai orang. Kita tolong cara kenal. Tolong pergi jumpa kawan yang kita kenal ni. Kata ni aku bukanlah ni. Cuma nak habak kawan kata dia ni sebenar-benarnya tak ada salah apa. Dia ni tak ada salah apa. Dia bukan kata jenis orang jahat jenis ni tak. Cuma silap hari bulan hari tu ni. Dia singgah semayang di masjid Kampung Rawa. Contohnya. Ada juga. Kan? Bukan tahu apa cerita pun. Pergi tengok. Singgah semayang kena pula dia ni. Ditambahnya apa-apa perkataan daripadanya sendiri. Dia pergi duduk bahasa dia sendiri. Orang tu suruh lain, yang dia pergi tulis lain. Kawan tu nak jual motor Honda. Dia kata kawan tu nak jual kereta Honda. Jangan lari jauh. Kan? Tak boleh lagu tu. Maka yang demikian itu memberi mudarat juga namanya. Lagu tu pun kira salah juga. Maka siapa memperbuat yang demikian itu, salah juga adanya. Salah juga. Dan memberi mudarat saksi akan yang menjual dan yang membeli itu. Seperti diajak oleh keduanya menjadi saksinya, maka enggan dia. Sopalah dengan saksi pun. Bukan juru tulis sahaja, bahkan saksi pun serupa. Bila orang minta ajak jadi saksi, tak mau. Ini satu benda yang tak baik. Atau berkata dia, nantilah kemudian daripada pukul sekian-sekian. Dia kata Allah tak senang. Tunggulah ni malam ni kan pukul 10. Jenuh lah kawan tu nak jual nak beli nak tunggu pukul 10 malam tak ni. Ataupun katanya jikalau mau si anu, maulah aku. Aku bukan tak boleh tapi yang pergi tanya dia dulu kalau dia tu mau aku mau. Itu buat susah orang. Ataupun sebagainya, maka sekalian itu memberi mudarat orang yang boleh menjadi saksi dan akan orang yang menjual beli. Tak boleh. Agama kita kata apa? Agama kita kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Shadaqallahul azim. Dan tolong menolonglah dalam perkara baik dan yang boleh membawa kepada ketakwaan. Benda baik, benda yang boleh bawa kepada ketakwaan, tolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong dalam perkara yang boleh membawa kepada permusuhan, dosa dan perseteruan. Sama. Halau nak jadi musuh, bergaduh dan sebagainya tak. Tak hidup berebut nak buat emosi, sentimen tak tentu punca buat apa. Kita dapat apa? Dia lah. Cerita dia lagu tu lah. Semangat ni tuan-tuan tak boleh bawa kita ke syurga. Yang nak bawa kita ke syurga apa dia? Yang pertama ilmu. Yang kedua keikhlasan. Yang ni membawa kita ke syurga. Berapa kali dah kita tu baca hadis sahih cerita tentang 3 orang pemuda ni. Yang katanya mati syahid, yang katanya banyak bersedekah, yang katanya banyak ilmu dan menyebarkan ilmu ni. Bila sampai di depan Tuhan, Tuhan kata dekat mereka ni 3-3, kazab betul. Kamu bohong, Tuhan kata. Kamu sebenarnya bukan syahid, tapi kamu nak tunjuk berani, Tuhan kata. Kamu sebenarnya bukan pemurah, tapi kamu nak habaq ke orang. Kata sesungguhnya kamu ni banyak duit dan pemurah. Kamu bukan sebenarnya nak sebarkan ilmu dengan ikhlas, tapi kamu sebenarnya nak bagi tahu ke orang kata kamu alim. Tuhan kata apa dekat 3 orang ni? Ketika mereka dihisab di padang mahsyar, Tuhan kata tempat kamu di neraka. Na'udzubillah. Dan ini hadis sahih. Nampak tak? Sikit aja.
Nampak luar macam betul dah tindakan tu. Tetapi rupa-rupanya tindakan itu berasaskan sentimen, bukan berasaskan perintah agama. Nampak aja macam betul. Di sebalik itu Allah yang mengetahui betul tak betul. Mungkin ada dalam ramai-ramai itu yang betul ikhlas. Tapi kita takutnya ramai semangat tak tentu punca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun benda ni mesti balik kepada apa yang agama abang. Selamat kita semua. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata ada pun orang yang berjual dan orang yang membeli itu pun jangan juga mendatangkan mudarat ke atas yang boleh menulis dan yang boleh menjadi saksi. Seperti dikatakan, marilah engkau jadi saksi kami yang berjual beli. Wajib atas kamu. Dan kami tiada orang lain menulis atau menjadi saksi selain daripada kamu. Tinggalkan kerja kamu dulu. Mari sempurnakan kerja kami kerana Allah. Kerana Allah menyuruh kamu berdua seperti yang tersebut dalam Qurannya. Apa kehendak kami yang berjual beli, pasti kamu turut. Tak boleh macam tu. Kita nak minta tolong orang, bukan bahasa tu. Kan, bukan bahasa tu. Kita nak minta tolong ke orang. Bahasa minta tolong ni dia tak serupa dengan bahasa Arab, dengan bahasa paksa. Kan? Kan? Kita nak minta tolong orang. Bahasa minta tolong ni dia tak serupa dengan bahasa kita nak arah orang. Kan? Kadang-kadang kita benda ni memanglah tak mengaji di sekolah. Tapi benda ni kita belajar daripada hidup kita ni. Daripada masyarakat kita belajar benda ni. Benda ni pergi universiti tak ada pelajaran ni. Pelajaran bahasa minta tolong ni tak ada. Tapi orang yang cerdik, dia hidup dalam masyarakat, dia reti benda ni. Dia tahu macam mana cara nak buat. Begitu. Jadi ni pun serupa. Nak minta kawan tu jadi penulis kepada surat perjanjian jual beli. Nak minta kawan tu jadi saksi. Pergi duduk paksa dia. Hang kena tinggal kerja hang ni. Hang kena tolong aku ni. Tak boleh macam tu. Kan tu kata tak lah. Ni aku pun ada kerja. Nanti aku pun habis kerja aku. Hang jaga baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Quran. Boleh baca dengan nas. Kan kawan main mengaji Taman Krian. Kan baca terus ayat tadi ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ubah terus ayat Quran. Hang nak bantah ayat kan? Anak bantah Quran kah? Oh, buat ketang pula dengan kau. Tak boleh lah. Kita ni dia ada cara. Dah. Islam ni kadang-kadang kita nampak tegas. Dah. Kita duk belajar tentang agama ni. Kita belajar tafsir Quran. Kita belajar tentang hadis Nabi. Kadang-kadang kita nampak dalam hadis tu Nabi macam tidak kompromis dengan perkara-perkara tertentu. Apabila Abu Lahab, Abu Jahal semua mai jumpa Abu Talib. Mai jumpa Abu Talib, adik-beradik mereka jugalah, minta supaya Abu Talib tolong nasihat Nabi Muhammad. Wahai Abu Talib, tolong habaq dekat anak kenakan kamu Muhammad ni, tak usah duduk cari gaduh dengan kami. Lah ni macam ni lah, kami tolak ansur tak apa. Kita tolak ansur tak apa. Tapi jangan buat kacau macam ni. Kita tolak ansur. Hari ni kita main semayang di tempat kami. Esok kita pergi semayang di tempat dia. Tak apa. Kami sanggup tolak ansur macam tu. Abu Talib abang dekat Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata kalau letak matahari atas tangan kanan aku, bulan atas tangan kiri aku, nak suruh aku tinggal kerja, aku duk buat lah, minta maaf. Nabi kata. Tegas? Ada waktu tegas. Ada waktu pula Nabi SAW adalah manusia yang paling lembut. Tak ada orang boleh berlembut macam Nabi lembut. Macam mana kita nak tahu bila boleh tegas, bila boleh lembut? Di sinilah pentingnya ilmu. Bila kita duk mengaji, kita duk baca banyak-banyak hadis ni, banyak tuan-tuan, ratus ribu hadis ni. Bukan baca sahaja, baca hadis dengan syarah hadis tu sekali. Bila baca-baca barulah pelan-pelan kita faham benda ni. Dia tak boleh faham dengan satu malam. Dia tak boleh faham dengan satu bulan. Dia tak boleh faham dengan satu ijazah kita dapat di universiti. Walaupun duk mengajar, dia kena belajar. Macam tu. Lama barulah lama kelamaan dia makin faham, dia makin faham. Sampailah dia duduk di satu peringkat, dia satu orang yang cukup faham tentang agama dia. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka yang demikian itu memberi mudarat ke atas orang yang boleh menulis ataupun orang yang boleh menjadi saksi. Maka tidaklah sampai semacam itu pula disuruh oleh Allah mengajak siapa-siapa jadi saksi atau menuliskan. Bahkan maulah lihat siapa-siapa yang patut dan ada peluang menulis dan menjadi saksi. Kita tengok ke lapangan lihat.
Nak minta ustaz mai ceramah ni, terpulang ke ustaz lah. Bila tarikh ustaz lapang, ustaz bagilah. Cuma minta satu yang minta masjid kami ni masuklah senarai. Lagi tu punya cara dia duk mai kat kita lah ni. Kan? Minta lagu tu ustaz. Bila ustaz lapang bagilah. Tak boleh tahun ni, tahun depan tak boleh, tahun depan 10 tahun lagi tak apa. Kita tanya Syekh ni perli aku ni. Kan? Dia main duk buat lagu macam tu lah. Kan? Dia kata minta tolong aja. Dia kata minta bagi masjid ni masuklah senarai aja. Dia kata. Jangan tak masuk senarai sudah. Kita pun jadi lembut sikit lah. Dengar tu. Lembut sikit. Kan? Cara tu. Cara tu dia kata nak kena ambil kira. Sekiranya tidak keberatan atas yang menjadi saksi dan yang menulis itu sampai datang ke mudarat ke atasnya dengan sebab ia bekerja yang tiada dapat ditinggalkannya ataupun sakit ataupun letih dan sebagainya. Jangan kita bagi dia susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita kata Islam adalah agama yang berdiri di atas hujjah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Quran dan hadis Nabi ini mestilah Quran dan hadis Nabi yang dikupas, yang ditafsir oleh ulama-ulama yang muktabar sahaja. Kita pakai yang tu. Kalau nak pakai siapa juga pun boleh tafsir, jahanam kita. Kita kena pegang pada disiplin ilmu, mestilah Quran dan hadis ini, Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh golongan yang muktabar sahaja. Barulah benda ni kita dapat satu kepuasan bila kita habaq ke orang, dan kalau timbul masalah kita ke depan untuk memperjelaskan benda ni. Kita bertanggungjawab penuh atas apa yang kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Ta'ala, wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Dan jika memperbuat sekalian kamu daripada yang ditegah Allah daripada beri-beri mudarat itu, maka bahawasanya orang yang memperbuat mudarat itu ialah orang yang berbuat maksiat dan yang keluar daripada menjunjung suruh Allah dengan sekalian kamu. Kalau agama kata jangan buat, benda tu boleh jadi mudarat, kita buat juga, bermakna kita keluar daripada menjunjung perintah Allah. Satu benda yang orang Melayu tak boleh buat apa dia. Orang Melayu ni dia susah nak tinggal benda yang dia duk buat lama. Itu sifat orang Melayu. Dia duk buat benda tu lama dah. Dan benda tu pun dia duk buat, bukan pernah dia cek betul-betul boleh ke tak boleh buat. Dia tak pernah cek pun. Dia kira dia sedang-sedang orang duk buat lagu tu. Dan dia duk tengok dalam masa dia hidup pun orang-orang agama. Orang agama ni kira orang berti agama lah, pun duk buat lagu tu. Saya buat contoh satu lah. Jangan marah saya. Saya buat contoh satu. Bila berlaku kematian. Bila mati satu orang manusia ni, nak boleh ke tanam dia, nak boleh ke selesai ke bumi dia tu, berapa banyak benda yang kita tak tahu. Yang kita duk sangka kata agama suruh, sebenarnya bukan agama suruh. Berapa banyak dia dah. Di antaranya, saya tak tahu belah Farid Muntah ni ada tak ada, tapi belah saya kira sampai dah kira mempertahankan sampai putih orang lebih. Bila mati satu orang manusia, kita nak bawa dia pergi ke masjid semayang nak ke bumi. Sibuk di rumah ni. Mana dengan cerek satu, dengan bantai satu, dengan tikar satu, dengan pinggan apa tangkuk bungkus kain putih satu. Agama suruh ke benda ni? Saya nak tanya. Agama suruh ke benda ni? Kita pun tak tahu agama suruh ke tak, tapi ustaz-ustaz yang duk minta benda ni. Baik, cerita dia asal-asal dulu. Orang-orang alim kita dulu tak suruh benda ni. Cumanya orang-orang alim kita dulu, mereka ni kebanyakan tak ada kerja, tak ada pendapatan tetap. Kerja kampung begitulah. So bila berlaku kematian, orang kampung nak minta tolong dia. Nak minta tolong dia baca talqin, nak minta tolong dia jadi imam sembahyang mayat. Jadi mengenangkan pertolongan dia pada kita, mereka bagilah. Bagi sejadah satu kat dia, bagi bantai satu kat dia, bagi ceret satu kat dia dan sebagainya. Itu asal-asal mula dulu orang buat macam tu. Bukan satu perintah wajib. Lah keadaan dah berubah. Lah keadaan dah berubah. Tak payah bagi dah semua bantai-bantai segala tikar semayang ni. Di rumah dia bantai yang tak rati dong lah. Berapa banyak orang mati lah dalam kampung tu. Kalau kita betul-betul nak menghargai juga pertolongan dia, kesanggupan dia luang masa main semayang mayat dekat keluarga kita,
bagi sagu hati kat dia. Buat duit sikit bagi kat dia sagu hati. Sudah, ceret-ceret bantai ni semua potong bang, tak payahlah. Tapi tak, sibuk lagi tak bagi saya. Bantai mana? Hampa tak siap lagi kali mayat nak bawa turun dah ni. Amboi lagu tak bagi bantai mayat tak boleh sama. Nampak tak? Salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita. Minta maaf lah. Ramai orang marah bila bercakap macam ni. Tapi kena cakap. Pasal apa? Pasal kita confuse. Kita keliru. Agama suruh ke benda ni? Begitu. Dah. Itu sebab saya mana pergi pun saya sarankan benda ni. Ubah budaya ni. Ubah. Benda yang bukan ibadah. Ubah. Pasal apa? Kita tak mau bagi nampak Islam ni satu benda susah. Kita tak mau. Islam tidak sesusah tu. Islam ni cantik. Bila mati, orang dalam karya berkenaan dengan sendirinya menjadi fardu kifayah kepada mereka untuk selesaikan mayat hamba Allah. Siapa-siapa yang ada kelapangan, yang duduk berdekatan dan sebagainya, bila ada kematian, turun pergi ke masjid, pakat-pakat semayang untuk dia. Habis selesai, duit apa pun jangan ambil, tak ada apa. Ini kami ingat, pasal ini orang taman kami, orang karya kami, orang kampung kami. Hari ini dia mati, kami semayang ke dia. Esok, kalau kami mati, harap anak-anak dia semayang ke kami. Felda hijau boleh buat benda ni. Felda hijau boleh buat benda ni. Lepas tak ambil duit sekupang pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah boleh buat, alangkah cantiknya. Aduh jadi masalah kita lah ni pasal orang karya kita tak boleh buat. Jadi kita kena panggil orang luar. Orang luar mai, dia mai dengan kereta dia, mai daripada jog. Kena bagilah sagu hati untuk minyak kereta dia. Tapi kalau kita boleh elakkan daripada panggil orang luar, orang kita sendiri boleh buat. Cukup cantik. Tak payah bagi apa. Nak bagi apa? Rumah tepi rumah kita aja. Yang mati itu duduk sebelah rumah kita. Saya cukup teringin nak tengok suasana macam ni jadi dalam masyarakat kita. Nampak buah ilmu itu pada kita. Duk mengaji lama dah. Kalau kita boleh praktis benda ni, subhanallah, cantik sungguh amalan ni dalam masyarakat kita. Nampak ukhuwah Islamiah. Nampak persaudaraan Islam tu kuat di kalangan kita. Nampak rasa tanggungjawab tu di kalangan kita ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Segala ceret, bantai, segala apa tadi, semua potong bang, tak payah bagi. Kita buat yang agama suruh aja. Kita mandikan dia, kita kapankan dia ikut lagu agama suruh. Kita pakat-pakat orang kampung tolong bawa mayat dia pergi ke kubur. Kita tolong semayangkan mayat dia. Kemudian kita kebumikan dia. Kemudian kita tunggu saat dia atas kubur dia dalam keadaan berdiri. Baca apa-apa yang patut nak mengingatkan kepada orang yang hantar jenazah ni mereka kubur. Kemudian kalau selesai baca doa sikit balik. Cukup cantik. Cukup cantik. Inilah amalan yang disuruh oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Yang kita duk buat ni bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhab PI mana ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. PI aja nama pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi siapa yang buat benda tu, Allah kata wa in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum. Barang siapa yang buat benda-benda yang Allah tak suruh buat, maka sesungguhnya fasik dia, jahat dia di sisi Allah. Firman Allah lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan hendaklah takut sekalian kamu dengan Allah pada apa yang ditegahnya daripada berberi-beri mudarat seperti yang tersebut di atas tadi. Dan mengajar Allah akan sekalian kamu apa-apa kemaslahatan yang baik pada pekerjaan dunia. Maka sekalian kamu semacam mana diajarnya apa kemaslahatan pada pekerjaan akhirat sekalian kamu, maka turutlah dengan sesungguhnya. Dia kata ikut lagu agama suruh. Jangan biduk mereka buat sendiri, kamu tak mau. Ikut lagu agama suruh. Kita bila ada kematian, wajibkah kita buat kenuri malam tu? Wajibkah? Tak wajib. Kalau buat salah kah? Tak salah. Tak salah. Selagi mana duit yang kita guna untuk kenuri makan pada malam kematian tu, duit yang tidak melibatkan harta anak yatim, tidak salah. Cuma kita nak bagi tahu benda tu bukan wajib. Kesian dalam masyarakat kita hari ni, kesian. Bukan semua orang senang. Masyarakat kita hari ni bukan semua orang senang. Yang duduk di Tebuk Haji Musa, yang duduk di
Tanjung Pianda, yang duduk di Sungai Bakau, yang duduk di Sungai Cenaam. Berapa ramai orang Islam ada di kawasan sana? Bukan semua orang senang. Ada orang susah. Sampai nak bagi makan anak, dia pun fikir banyak kali. Tuan-tuan tahu hari ni harga barang naik? Tuan-tuan sedang ke tak? Susu anak-anak minum naik harga. Nestum anak-anak minum naik harga. Sunlight haduk basuh pinggan tu pun naik sampai RM1 lebih. Sunlight tu pun naik. Saya kata ke orang buat saya pakai minyak cat kapak tu dah lepas ni. Saya kata ada tak boleh lah minyak cat kapak ni apa jari mengelupas lah apa. Biar mengelupas tak putih habis saya kata. Saya dah duk beli dah Sunlight ni. Mu ajak lepas sikit. Kan? Kata je lah. Tadi dia tunjuk tengah mengelupas dia beli balik lah. Kan? Jadi cerita dia lagu tu. Barang duk naik harga lah ni. Kita yang kerja yang ada pendapatan tetap tiap-tiap bulan ni boleh gagah lagi. Boleh gagah lagi. Berasa barang naik harga ni berasa. Tapi boleh lagi. Taklah sampai ke peringkat anak kita tak boleh minum susu. Taklah sampai ke peringkat anak kita tak boleh makan nestum. Tapi tuan-tuan cuba fikir sah. Sahabat-sahabat kita nu yang miskin-miskin nu. Macam mana susahnya mereka dengan kenaikan harga barang. Dalam-dalam pada duk susah duit tak cukup pergi belanja anak di sekolah pun selang sehari bawa duit. Hari Isnin bawa, Selasa tak bawa, Rabu bawa, Khamis tak bawa. Tuan-tuan percaya tak ada orang Islam kita macam ni? Tak mau jawab lah. Upah ni tu dia lah. Kita punya penat mengajar tak mau nak jawab. Kan? Ada orang-orang Islam yang macam ni. Dalam pada jelas-jelas dia duk susah tu, kata mati keluarga. Allahu Akbar. Mati dia bukan tentu bila. Bukan tentu bila. Turun ke laut tengah duk tarik pukat boleh mati tuan-tuan. Tengah duk tarik pukat nak orang naik ikan tu, tengah duk tarik tu dia main penat. Dia penat duk gagau cari ubat tak bawa. Jom rabah atas perahu tu. Habis rumah atas perahu tu lah. Kawan-kawan yang pi pun bukan orang senang. Pi pegang-pegang tengok tak ada dah dia. Kita karau ikan dulu apa pun. Penat ikan atas perahu dulu, kira sekali karau tu lah balik. Ni hamba Allah hak balik iman ni duit ada ke di bank, duit ada ke dalam lemari, duit ada ke bawah bantai, tak ada duit. Nak selesaikan soal mayat tu pun dia berhutang dengan orang. Tiba-tiba pula dia duk faham dalam diri dia selama ni malam kena buat kenuri, tak buat lagu macam berdosa. Berhutang lagi untuk buat kenuri arwah. Panggillah kita Ketua Haji, Ketua Lebay masjid ni pakat tidur simpai lauk di rumah dia. Hamba Allah tu berhutang untuk buat kenuri. Pasal apa? Pasal salah faham. Dia duk faham kata wajib benda tu. Walhal benda tu bukan wajib. Saya bukan nak menentang kenuri arwah. Tapi saya nak supaya orang buat fikir semula bahawa dia tidak wajib. Bukan besar soal kenuri arwah ni. Lebih besar soal duit tu guna untuk nafkah anak bina dia hak susah-susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, tolonglah faham apa yang kita nak beritahu. Tolong faham. Mesej yang kita nak abang ni tolong faham. Jangan dengar-dengar terus melompat. Mai duk abang kenuri arwah tak boleh pula. Tak. Bukan kita kata tak boleh. Boleh buat. Tapi jangan guna duit yang melibatkan harta anak yatim. Dan jangan guna duit orang-orang yang kita tahu dia memang miskin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui dengan sekalian maslahah hamba-Nya. Tiada tersembunyi daripadanya suatu daripada yang demikian itu. Dalam Quran pun kita selalu duduk baca. Lepas semayang kadang-kadang ada juga tu imam duk bawa ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Tak, kita dah biasa kalau tak baca pun duk dengar orang baca. Dia tak tahu makna. Sopa ayat tadi juga tak tahu makna apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat tu kata hak Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Semua hak Allah. Hak ada di atas langit ni bulan, bintang, matahari, segala alam cakrawala itu hak Allah. Dan apa yang ada atas muka bumi ni, segala harta Sultan Brunei itu semua hakikatnya hak Allah. Cuma Allah pinjamkan kepada kita semua. Hakikatnya semua sekali hak Allah. Kita ni pun hak Allah. Rumah kita, anak kita semua hak Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi di dalam ayat tu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah.
Kalau sekiranya kamu tunjuk terang-terang ataupun kamu sembunyikan satu-satu benda itu, yuhasibukum bihillah, Allah akan hisab dan hitung semua itu di sisi dia. Benda yang kita tunjuk, Allah akan hitung. Kita tunjuk depan-depan orang, kata kita tak entang ke Islam, Allah akan hitung benda itu. Ataupun tukhfuhu, kita sembunyikan benda itu, kita tak tunjuk, luar nampak macam okey, tapi dalam ni punya sakit hati dengan Islam, Allah yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala akan hitung perbuatan kita tu. Dan di hari akhirat esok, Allah Subhanahu wa taala azab siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan beri keselamatan kepada siapa yang dikehendakinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah Islam. Apa yang kita habaq malam ni ialah Islam. Mai kita sayang Islam. Kesimpulan kita nak habaq yang tu, yang mai kita sayang Islam. Macam mana cara kita nak sayang Islam? Cara yang pertama sekali, belajar. Biar kita faham dulu Islam. Kalau kita tak belajar, kita tak kenal Islam, kita tak sayang Islam, kita tak sanggup mati untuk Islam. Cerita dari itu. Kita belajar, kita faham, kita tahu betul-betul Islam suruh lagu mana sebenarnya. Kemudian, barulah dia main sayang ke Islam, barulah dia main rasa bangga untuk mempertahankan Islam. Nah, mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada kuliah kita malam ini. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil mikyal wal mizan. Cerita tentang sukatan dan timbangan. Cerita tentang orang yang meniaga sukat dan timbang. Wallahu a'lam. Di dalam kitab Al-Muwatta terdapat hadis yang melarang umat Islam duduk di atas kubur. Yang kita cakap tadi. Sedangkan ia menjadi kebiasaan kepada umat Islam, sama ada waktu ziarah kubur atau waktu kebumikan mayat, mereka duduk di atas kubur. Adakah di sana terdapat khilaf berhubung dengan larangan tersebut? Dan kenapa perkara ini berlaku? Okey. Cerita dia bukanlah dalam Al-Muwatta sahaja. Al-Muwatta ialah kitab yang ditulis oleh Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Al-Muwatta ialah kitab hadis. Dan dia dibuat dalam 2 jilid. Hari ini kalau tuan-tuan beli Al-Muwatta 2 jilid. Dia kurang tebal. Imam Syafi'i, dia hafal tu kitab Al-Muwatta yang tebal tu, dia hafal harfan bi harfin. Tiap-tiap patah perkataan dia hafal. Dan apabila Imam Malik menghadapi masalah untuk ke masjid, sama ada kerana uzur ataupun kerana ada urusan lain, Imam Malik akan mengamanahkan kuliah dia kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i boleh mengajar kita Al-Muwatta ni tanpa tengok kitab. Dia boleh baca biji-biji tu. Itu yang kata Imam Asy-Syafi'i. Baik, dalam kitab Al-Muwatta macam yang sahabat kita kata ni, memang betul ada. Dia bawa main beberapa hadis tentang larangan duduk di atas kubur. Dia bawa main beberapa hadis. Di antaranya hadis yang menceritakan tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Satu hari dia duduk atas kubur. Nabi lalu di tepi kawasan kubur tu. Nabi kata dekat dia, la tu'zi sahiba hadzal qabri. Nabi kata dekat dia, jangan kamu sakiti orang yang duduk di dalam kubur. Itu hadis. Yang tu dibawa oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Baik. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan At-Tirmizi, di dalam syarah yang ditulis oleh Imam Nawawi, syarah bagi kitab Sahih Muslim, benda ni dijelaskan dengan terang. Imam Nawawi kata di dalam syarah Muslim, dia kata al-murad bil julus. Hadis Nabi kata la tajlisu 'alal quburi. Jangan kamu duduk di atas kubur. Okey. Imam Nawawi di dalam membuat syarah hadis itu dia kata al-murad bil julus hiya al-qum. Yang dimaksudkan dengan julus, dengan duduk itu ialah qu'ud, ialah duduk. Dia kata ai bi mubasharatil julus awil qul, ataupun dia adalah membawa maksud haram duduk.
Dan dia kata di sisi jumhur ulama, duduk itu haram. Jelas. Kalau tuan-tuan buka kitab Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, jelas dia kata haram. Jumhur ulama sepakat mengatakan haram. Okey. Baik, dia main takwil. Dalam masyarakat Melayu ni dia main takwil. Dia kata apa? Dia kata maksud hadis yang kata tak boleh duduk itu maksud tak boleh pergi duduk buat rumah. Pergi buat rumah atas kubur tu tak boleh. Dia kata kita pergi duduk sah tak apa. Kita tanya dia, kitab mana yang kata macam tu? Tak, memang lagu tu. Tak, kita kata tu rojok di mana tu yang kata lagu tu. Tak, memang lagu tu. Orang tu kata pada dulu-dulu saya duduk mengaji, guru duduk kata lagu tu. Hujah ke macam tu? Saya nak tanya itu. Hujah ke macam tu? Tak, itu bukan hujah. Melainkan dia kata ada kitab ni, dia buat keluar mai kitab daripada apa pula. Dia kata ni ada dalam kitab. Kata imam apa Istilani ke apakah dia bawa main lah. Ulama-ulama yang muktabar kata. Okey, boleh kita terima bahawa ini khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang paling ringan tentang hukum duduk di atas kubur ni, dia kata makruh yang dibenci oleh Allah. Itu paling ringan. Tetapi itu bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan bukan pendapat ulama jumhur. Bukan. Itu pendapat yang dhaif. Dia kata makruh yang Tuhan cukup benci. Makruh tanzih. Ada pula kata makruh tahrim. Makruh yang membawa kepada haram. Lalu tu punya duk main. Baik, pokok pangkalnya benda tu dilarang. Dia kaedah mengaji agama. Kalau tuan-tuan biasa mengaji pondok ke biasa mengaji usul fiqh, dia bila main larangan. Larangan ni dia boleh pergi dua aja. Sama ada haram ataupun makruh. Dia tak boleh pergi sunat, apatah lagi wajib memang tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal larang. Larang ni sama ada larang haram tak boleh buat ataupun larang makruh. Dua tu aja. Jumhur ulama kata larang duduk atas kubur ini larang haram. Oh, saya kena teruk bab ni. Kenapa? Macam kita baca, kita mainkan tajuk tu. Kita baca hal tu ialah takkan bila sampai tajuk tu, alamak, aku duk buat benda ni, tu saya baca. Macam tu ke kita nak buat? Kan? Saya biasa baca talqin dan saya biasa duduk atas kubur sebelum saya tahu duduk. Bukan kata saya tak pernah buat. Tiba-tiba saya kata benda ni tak boleh. Saya pun duk buat dulu. Memang duk buat. Tapi bila dah kita jumpa benda tu, bila jumpa kali pertama kita tak boleh terima senang-senang. Jadi kita duk buat. Cari lagi kitab lain. Cari lagi. Pasal apa? Bukan untuk berhujah dengan orang. Tapi untuk amalan kita. Cari-cari. Oh, duk jumpa lepas satu kitab juga. Duk kata tak boleh semua. Tak sedapnya kita ni. Berasa tak sedap. Saya tak mau duk dah. So, kalau orang minta, ustaz kata minta saya lagi ustaz baca talqin, saya kata boleh, tapi saya berdiri. Ada dengar berdiri tak apa, saya cari orang lain dah. Tak apa, dia cari. Ya. Ini bukan soal mazhab lain. Setengah orang dia kata ni apa ni? Ni mazhab Wahbi. Bukan soal Wahbi. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Hak kita duk buat tu mazhab ini. Yang tu kita silap. Kita sudah silap. Pasal apa? Pasal kita tak baca kitab. Kita tak merojok dalam ilmu. Tentu silap kita. Jadi lebih baik kita berterus terang kepada masyarakat. Pasal masyarakat dia pun tak tahu sebenarnya. Dia duk tengok orang duk buat. Dia buat macam tu saja. Awak pelik ke kalau kita habis-habis ke bumi semua kita berdiri? Kita bercakap. Pelik ke? Dalam hadis kata idza qubira ahadukum, apabila kamu kuburkan salah seorang daripada kamu, selesai ke bumi kamu. Dalam hadis cerita Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'im. Hadis kata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas kubur tu wa huwa qa'im, hal keadaan dia berdiri. Jelas. Kemudian Nabi kata apa? Berdoalah. Ista'izu min azabil qabri. Minta berlindunglah kamu semua daripada azab kubur. Nabi kata macam tu. Ni di kubur. Nabi buat macam tu. Selesai ke bumi semua, Nabi berdiri, kemudian Nabi bercakap sikit.
Cakap itulah yang kita panggil talqin. Soalan ni bukan dilarang talqin. Talqin tu tak larang. Dia larang duduk. Pasal apa? Pasal Nabi kata menyakitkan ahli kubur. Kita hari ni kita tak mau pakai. Esok kita mati. Kita masuk dalam kubur. Masa orang duduk kita tahu. Betul tak betul yang Nabi kata ni? Amat satu nak ongkah keluar. Nak main habang balik. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Dan saya malam ni bercakap berdasarkan kepada kitab-kitab yang mengatakan. Yang tu kita nak kena ulang abang banyak kali. Pasal apa? Kalau tidak orang tu kata dia bercakap pandai. Dah. Kita bercakap berdasarkan kitab. So masing-masing balik buka balik kitab, baca rujuk balik. Kitab-kitab yang ringan-ringan ni baca bagi hak terbaik. Kadang-kadang kitab yang ringan-ringan ni yang buat pasal banyak-banyak. Jadi orang duk berhujah dengan kitab yang tidak boleh berhujah. Dia ada level kitab nak berhujah, dia ada level kitab dia. Kalau dalam masalah fiqh kita kena muktamad, rujukan muktamad mazhab Syafi'i ialah kitab Majmu'. Kitab Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dia 100% mazhab Asy-Syafi'i. Kalau dalam Majmu' kata tak boleh, tak boleh lah. Kerana itu keputusan Asy-Syafi'i. Kalau kita mazhab Asy-Syafi'i. Saya tak apa suka bercakap tajuk macam ni. Tapi tak cakap pun orang duk tanya. Orang duk tanya kan. Bila tanya, kita tahabang lagu macam berdosa. Bila kita abang, tak semua orang boleh terima apa yang kita kata. Yang tu lah masalah nak jadi. Kan? Jadi terutamanya kawan yang duk buat ni. Dia marah. Dia marah. Dia duk buat lama dah. Dia duk rasa lagu orang nak kata kat dia. Dah orang tak kata. Kalau sekiranya dulu kita buat, kita tak tahu. Bila kita tahu, kita tak buat. Orang hormat kita. Orang hormat kita. Tapi bila kita tahu dah pun kita duk langgar buat juga, hilang hormat orang kat kita. Dia jadi macam tu. Tapi apapun sebelum nak buat, pergi balik cari sendiri dulu dalam kita. Bagi puas hati diri sendiri. Cerita dia macam tu. Kan? Apakah beza antara iblis dengan dajjal? Kerana fungsi kedua-duanya menyesatkan dan menggelincirkan manusia. Beza dia, mereka ni dua makhluk yang berbeza. Dajjal, iblis. Iblis ni perangai dia serupa Dajjal. Dajjal ni memang serupa iblis perangai. Tentu serupa. Tapi mereka ni dua yang berbeza. Kerja sama. Kerja dia nak menyesatkan dan nak menggelincirkan orang. Cumanya iblis daripada dulu zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam lagi dia dah ada dah. Dijadikan Nabi Adam, dia memang ada dah. Adam tu baru jadi kalau nak nisbah pada dia. Bila Allah kata usjudu li Adam, sujud pada Adam, fasajadu, maka semua makhluk sujud pada masa tu illa iblis. Melainkan iblis dia duk cekak tinggal, dia tak mau sujud.